Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua masyarakat Malaysia yang berada di Malaysia. Pertama kali hari ini kita menyatakan tujuan kedatangan kita hari ini untuk hadir ke Jabatan Immigration Malaysia Pusat HQ di Putrajaya di Presin 2 adalah untuk membawa satu permohonan kepada yang berbahagia Datuk Seri Khairul Zaimi bin Daud selaku Ketua Pengarah Immigration, yang mana kita ingin membuat satu permohonan kepada Datuk Khairul Zaimi selaku Ketua Pengarah Immigration berkenaan satu individu warga negara Singapura yang bernama Hon Chin Chew ataupun dia lebih dikenali sebagai Wang Lei. Tuntutan kita adalah untuk individu ini disenarai hitamkan dan ditarik segala kemudahan immigration sekiranya individu ini mempunyai sebarang permit ataupun sebarang pas ataupun sebarang kemudahan yang diberikan oleh Jabatan Immigration Malaysia untuk berada di Malaysia. Mengapakah kita meminta supaya Jabatan Immigration Malaysia menarik balik segala kemudahan bentuk pas, bentuk visa, bentuk permit dan apa saja dan menyekat kemasukan individu ini, kerana kita telah menerima beberapa aduan daripada pelbagai masyarakat di kalangan masyarakat Cina, di kalangan masyarakat Melayu dan masyarakat India telah membuat aduan berkenaan individu ini, yang mana individu ini nombor satu, dia merupakan warga negara Singapura, bukanlah warga negara Malaysia. Yang kedua, dahlah dia bukan warga negara Malaysia, warga negara asing. Dia telah membuat beberapa hantaran Facebook atas nama Facebook Wang Lei, yang mana di dalam akaun live tersebut memuat naik ataupun menyebar ataupun mengeluarkan konten-konten yang mengandungi perkara-perkara yang tidak senonoh, perkara-perkara yang lucah, perkara-perkara yang bercanggahan dengan tata susila dan kesopanan masyarakat Malaysia. Antara perkara-perkara yang telah dilakukan oleh individu ini melalui Facebook individu ini, individu yang bernama Wang Lei telah memakai pakaian dalam wanita berwarna pink dan berwarna putih. Selain itu, dia juga telah melukis satu lakaran berbentuk kemaluan lelaki di muka dia dan juga di muka pekerja-pekerja dia. Jadi ini merupakan satu di dalam ketika dia membuat Facebook live dia. Selain daripada itu, ada juga hantaran-hantaran yang amat pelik apabila dia menggunakan wanita dan cuba untuk membuat perkara-perkara yang tidak sopan, yang melanggar tata susila sebagai masyarakat timur apabila memeluk dan menyentuh wanita di khalayak di depan Facebook live. Antara aksi-aksi yang begitu pelik yang dilakukan oleh individu ini ketika berada di pusat membeli belah di Ipoh, dia telah meminta salah seorang wanita tempatan yang berada di pusat membeli belah untuk meniup kondom untuk dijadikan belon, dan juga terdapat imej yang mana dia meniup belon dan cuba menggambarkan objek seperti alat kemaluan ataupun payudara wanita dan melakukan aksi-aksi yang dianggap lucah oleh masyarakat di Malaysia ini. Selain daripada itu, wujud juga video-video yang menggunakan alat-alatan seks seperti kondom menunjukkan simbol perbuatan ataupun lukisan yang menunjukkan satu kelakuan lucah dan menggalakkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada aktiviti seks dan menyebarkan secara terbuka aktiviti-aktiviti lucah itu di khalayak awam. Kami dapat maklumat bahawa terdapat beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu ini, dan kita mendesak kepada agensi-agensi penguatkuasaan seperti SMMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan juga PDRM untuk menyiasat individu ini di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya individu ini hasil daripada siasatan kemudian dituduh di mahkamah dan dia telah didapati bersalah, kita menyeru kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk mengambil tindakan untuk menyenarai hitamkan individu ini. Apa yang kita ingin maklumkan pada hari ini, ramai yang bertanya, mengapa kita hadir ke Jabatan Immigration Malaysia? Mengapa kita tidak hadir ke pihak PDRM? Kita sudah tahu bahawa pihak PDRM telah menjalankan siasatan.
Tetapi apa yang kita ingin membawakan adalah Jabatan Imigresen Malaysia sudah tentu mempunyai kuasa, yang mana kuasa ini boleh untuk membatalkan PAS yang ada ataupun tidak menyambung sebarang PAS, dan juga boleh menarik segala kemudahan dan juga boleh menyekat segala kemasukan dengan memberikan NTL, notice not to permit to lead to land. Ini adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Pada hari ini kami datang ingin merayu kepada Jabatan Imigresen Malaysia selaku stakeholder, selaku regulator, selaku agensi yang mengawal warga asing di Malaysia untuk menggunakan kuasa yang ada di dalam Akta Imigresen untuk menyiasat individu ini, kerana individu ini dipercayai boleh memberi teladan yang tidak baik kepada masyarakat Malaysia. Tambah pula di Malaysia ini berbilang kaum, ada kaum Melayu, ada kaum Cina, India, Dusun, Kadazan, Murud, Iban. Ada pelbagai agama, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu dan pelbagai agama. Dan ada di kalangannya kanak-kanak kecil, remaja. Sudah tentulah tidak manis untuk kumpulan remaja, kanak-kanak untuk melihat aktiviti-aktiviti yang tidak senonoh ini jika dipaparkan di khalayak ramai untuk tontonan media. Kita amat sedih kerana perkara ini boleh berlaku di Malaysia, kerana kita percaya bahawa rakyat Malaysia begitu menjunjung dan di dalam rukun negara kita menghormati kesopanan dan kesusilaan. Mana mungkin kita benarkan ada mana-mana pihak ataupun individu yang cuba merosakkan perkara-perkara penting yang melibatkan perlembagaan kita. Jadi kita hari ini datang merayu kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia supaya Jabatan Imigresen Malaysia, kita percaya, kita menghormati Jabatan Imigresen Malaysia selaku satu agensi yang mengawal selia, dan kita yakin sebab berdasarkan track record yang sebelum ni kita dapati agensi Jabatan Imigresen Malaysia selaku penguatkuasa telah melakukan banyak tindakan terhadap aktiviti-aktiviti maksiat, konsert haram, dan kita menghormati usaha ini. Dan hari ini itu bayangkanlah aktiviti haram yang berlaku itu secara tersorok, dan hari ini kita mempunyai kes apabila kegiatan tidak senonoh ini dilakukan secara terbuka, khususnya apa yang berlaku di shopping mall di Ipoh merupakan di atas tatapan dan di khalayak ramai. Sudah tentulah kita merayu kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk mengguna sebarang kuasa yang ada untuk menyekat kemasukan individu ini, sama ada sekiranya dia menggunakan PAS pelancong, tidak dibenarkan dia menggunakan PAS pelancong. Sekiranya dia mempunyai sebarang PAS jangka masa panjang seperti permit kerja, seperti PAS lawatan ikhtisas, mungkin Jabatan Imigresen Malaysia boleh menggunakan kuasa yang ada untuk memendekkan PASnya atau tidak menyambung sebarang PAS sekiranya individu ini mempunyai sebarang PAS di Malaysia. Kerana perilaku yang dibuat oleh individu ini amat tidak senonoh dan tidak boleh diterima oleh masyarakat Malaysia berbilang bangsa. Jadi kita minta kepada Jabatan Imigresen Malaysia, dan hari ini kita telah mendapat layanan yang baik daripada Ketua Pengarah dan telah menerima surat kita, dan kita minta supaya pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk menjalankan siasatan dan menjalankan tindakan kepada individu yang bernama Wang Lei ini, kerana dia telah melakukan satu perkara yang tidak boleh diterima oleh kita. Benda ini perkara yang sangat bahaya kalau berlaku di Malaysia. Sebab ini bukan perkara main-main, ini bukan melibatkan hanya kaum. Ini sebab tu kita datang ini dengan sahabat-sahabat kita daripada Chinese, kita pun sahabat-sahabat kita daripada Cina Muslim pun kita datang, sebab ini benda yang bahaya. Bahayanya bukannya mudaratnya bukan kecil, besar. Kerana ini secara terbuka, openly dia berani buat untuk mempromosikan satu benda yang saya anggap tidak sesuai ditonton oleh khalayak ramai. Jadi sebab itu kita tahu benda-benda alat mainan seks ni berlaku secara tersembunyi. Kita tahu ada jual di shopping mall juga, tapi tidaklah secara promosi secara terbuka. Dan yang kita amat rasa kecewa sekali, dia adalah satu warga negara Singapura yang berani datang ke negara kita. Di negara dia saya tak pasti dia berani buat macam tu ke tidak. Saya rasa kalau di negara dia mungkin dia dah kena tangkap dah kot, dah ke jail lah. Tapi di negara kita dia berani. Jadi maksudnya dia sudah berani untuk mencabar undang-undang di negara kita. Dan
dia nampak undang-undang negara kita di Malaysia ni mungkin longgar lah. Sebab itu kita tidak boleh memberi ruang kepada Lin Wei ni, kerana ia seperti mengancam kepada keadaan di dalam negara kita. Sebab itu saya minta kepada Jabatan Immigration, kepada PDRM, kepada semua yang terlibat lah, untuk mengambil tindakan dan betul-betul mengambil tindakan, bukan sekadar tangkap, siasat lepas tu hantar pulang. Ambil tindakan dan kita kena ajar supaya dia tahu di Malaysia ini ada undang-undang yang patut dipatuhi. Dan yang paling penting saya lihat hari ini satu promosi tentang perkenaan seks. Kita tahu orang-orang muda sekarang ni, yang apa kita tengok orang-orang muda from Chinese ke Malay ke Indian ke apa ke Kadazan Iban ke apa semua, sekarang ni mereka membesar. Jadi apa yang dilihat hari ni ini ke rupanya cara sebelum ni kalau diorang nak, diorang kena google lah, nak kena cari lah, diorang nak kena sorok-sorok lah. Hari ni dia nampak benda ni boleh buat secara openly. Jadi jangan kita curiga satu hari nanti kalau kita tengok keadaan berlaku di depan mata kita, anak-anak kecil, anak-anak muda ni boleh cium-cium depan-depan, boleh melakukan perbuatan ni secara tak senonoh, dan mungkin dia boleh beli alatan-alatan tu. Sebab apa? Kerana dia nampak benda ni macam satu joke tau. Dan kalau tengok dalam promosi yang dia buat tu macam satu mainan dia. Jadi dia kata jomlah beli, jomlah try lah. Dan ini benda bahaya. Sebab kita tahu budak form 3 kadang sekolah tingkatan 3 ni dia dah belajar amali kalau di sekolah. Dia kata kalau apa yang cikgu tunjuk tu nampak macam itu pun dah nampak orang kata benda yang serius kan. Ni ada benda yang boleh dibeli pula, dijual secara terbuka. Jadi sebab itu saya nampak ini satu tindakan biadab lah. Biadab yang dilakukan oleh Lin Wei, bukan kerana dia seorang bangsa individu berbangsa Cina, tapi ini adalah kerana perbuatan dia yang saya kira ni apa benda ni dipanggil anti ni. Kalau tak silap saya anti lah, lebih kurang umur dalam 50 lah. Anti ni pun boleh gelak-gelak sebab dia nampak benda yang joke, benda yang biasa, tak ada apa. Padahal benda yang digunakan ni adalah, saya pun malu nak sebut, tapi ialah macam Datuk Isham sebut lah, kondom lah. Jadi kondom ni ditiup, disuruh pula siapa yang tiup ni, orang-orang yang dia tak kenal pun, dia siapa di tepi jalan. Jadi sebab ini kurang ajar. Sebab tu saya nampak kalau berterusan benda ini berlaku, saya nampak kita akan percaya benda ini akan ditiru aksinya oleh masyarakat di negara kita. Ini sangat bahaya. Dan saya nampak ini kalau tidak kita hentikan dengan segera dan buat tangkapan. Dan saya juga bercadang, saya ada sebut dengan Datuk Isham tadi dengan tim kita sebelum Datuk Isham, saya ada cakap kalau hari ini dia ada di mana lokasi, kita bukan nak pergi tangkap, kita nak pergi terjah dia. Kita nak tanya dengan dia, nak confront dia, nak tanya dengan dia, apa benda you buat ni sebenarnya, kalau dia belum ada tangkapan. Jadi, tapi kalau ada pihak berwajib dah jalankan tangkapan sudah dibuat, maka kita nak pihak pendakwa raya untuk mengambil tindakan, dan Jabatan Immigration kena senarai hitam macam disebut oleh Datuk Isham. Sebab dia ni adalah orang yang kalau dia berani buat sekali, tak mungkin dia boleh buat 2-3 kali. Jadi sebab itu saya nampak benda ini perlu diambil berat, dan saya minta kepada masyarakat juga di negara kita, juga sesiapa yang terkesan dengan perbuatan ini daripada mana-mana kaum, sila buat laporan polis. Kita pun ada draft report, kita boleh sebarkan untuk supaya benda ini dipandang serius oleh kerajaan kita, bahawa ini adalah satu yang saya kira dia dah macam artis tau. Sebab artis sekarang ni bukan saja di media massa tau, bukan di televisyen. Kalau Facebook pun dah boleh ada views cecah 30,000, 40,000, itu dah kira artis. Jadi cuba bayangkan, maksudnya ada penonton mungkin ada yang sebahagiannya nak tengok acah-acah tengok, tapi sebahagiannya betul-betul nak menonton, yang sebahagian baru nak acah tengok, dah suka pula nak tengok. Jadi ini benda bahaya. Jadi saya nampak ini ada perlu dihentikan dengan segera, dan saya minta sangat-sangatlah Jabatan Immigration tak payahlah nak tunggu lagi kan. Walaupun kita perlu tunggu siasatan dibuat oleh pihak polis, tapi Immigration ada hak juga untuk hantar pulang, senaraikan hitam. Tapi kalau siasatan polis masih berjalan, biar pihak polis habiskan kerja dia, tugas dia setelah didakwa, maka Jabatan Immigration pula ambil alih. Saya mohon komunikasi koordinator pada Jabatan Immigration Malaysia dengan PDRM kena berhubung bagaimana selepas dakwaan dilakukan di PDRM kena hantar ke Immigration. Sebab Immigration nak kena, sebab Immigration yang juga ada kuasa yang besar. Sebab nak pergi keluar masuk ke negara orang, saya biasa masuk ke Mesir kan, susah nak masuk negara orang ni. Kalau kita ada buat hal sikit je, tapi macam mana ini promosi dah jadi macam arti. Kalau buat ini kat Mesir, saya ingat hilang. Yang ini betul, ini perkara betul, serius. Jadi sebab itu saya minta jangan bagi muka lah pada Lin Wei ni, dan juga memberi pengajaran kepada mana-mana warga asing yang datang ke negara kita sebagai turis, sebagai pelancong, supaya berhati-hati. Jangan jadikan Malaysia ni dah macam negara yang
Takkan negara kita ni liberal sangat sampai tahap boleh minta maaf lah kalau satu hari nanti kalau kita tengok orang promosi pakai spender dengan panties je kot kat tengah jalan. Benda tu tak ada apa sebab tak ada tangkapan, tak ada sensitivity. Dan sebab itu ini saya mohon pihak berwajib ambil tindakan dan masyarakat juga aware untuk pastikan anak-anak juga jangan nampak video ni terus kalau boleh terus block lah ya, sebab apa, video dia dah sedang tular. Dan saya pasti setelah sidang media dilakukan pada hari ini, saya pasti video dia akan dicari oleh semua orang sebab benda ni sedang viral, jadi view meningkat dan ada orang yang akan diracuni pemikiran ini benda normal sebagainya, jadi akan merosakkan imej negara kita dan juga masyarakat orang-orang muda di negara kita. Itu saja. Okey, ini besok setakat ni semboyan dah ada buat laporan kepada MC dan polis. Kita ada wakil MNGO kita dah buat. Jadi insya-Allah kita hari ini ini balik kita akan postmortem, kita akan draftkan report yang minta kepada pihak NGO yang lain dan juga masyarakat ataupun tim Semboyan Malaysia untuk buat laporan polis supaya benda ini jadi lebih keras lah. Tadi berapa yang dah ada laporan polis? Lebih 20 to 30. Sejak bila tu? Sejak 2 minggu yang lalu. So apa harapan kepada MC ni? Ya, harapan kita benda ini kena ambil tindakan lah kan. Tapi kita lihat, tak tahulah, saya kadang-kadang minta maaf, saya berkeluarga dengan PDRM, keluarga kita, tapi kadang-kadang saya faham ada benda-benda atas yang menyebabkan mereka ni tak boleh nak buat tangkapan sebagai. Tapi bila benda dah jadi public punya isu, tak payah tunggulah, tangkap terus lah, apa lagi tunggu kan, pasal benda ni sangat worse. Kalau benda ni benda main-main tak apalah, tapi ni benda yang imej negara kita. Kalau kita balik pada rukun negara kita, kesetiaan kepada raja dan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesepadan, kesusilaan. Ni 5 benda ni mana dia respect. Kalau dia respect, kita pun okey juga, tapi ni tak ada satu pun antara 5 ni yang dia ikut. Jadi saya rasa tangkap, bohlah kejap dan lock up bagi rasa. Dan wakil Cina, daripada wakil masyarakat Cina yang nak bagi sikit ucapan. Sebenarnya isu ni di masyarakat Cina dia depan sikit. Sebenarnya isu ini di masyarakat Cina sudah 2-3 minggu. Sudah boleh nampak dalam Facebook, dalam WeChat, WhatsApp dan disebar-sebarkan, dan terdapat banyak masyarakat Cina keluar cakap jangan buat ini lagi. Dan baru 2-3 hari yang lepas, Ketua Wanita NCA juga Datuk itu Wang Saizhi juga keluar cakap jangan buat macam ni. Tetapi Wang Lei sekarang di Singapura, dia mencabar balik. Dia panggil Wang Saizhi itu Ketua Wanita bagi buat jadi pelacur. Cabaran yang sekarang dia bukan mencabar kita punya ini kebudayaan, dia sekarang mencabar pemimpin negara kita. So saya haraplah saya harap pihak berkuasa, terutamanya pihak polis di Raja Malaysia dan juga immigration ambil tindakan dengan segera. Kalau boleh tolong sekat dia segera dulu dan buat siasat. Ini saja. Tapi sekarang dia balik Singapura? Dia balik, tapi esok balik ke Malaysia. Esok dia mai lagi. Sebagai Ketua Penerangan MHO, saya rasa benda ni tidak patut berlaku di Malaysia sebab dia telah betul-betul mencabar kedaulatan undang-undang kita. Macam seperti saudara Nelson tadi cakap, dia dari segi isu kesepadan dan kesusilaan tu pun tak ada. Bila pemimpin negara kita iaitu Ketua Wanita MCA telah bersuara kepada media hari itu, dia mencabar balik pula. Adakah itu sepatutnya? Sepatutnya kalau dia betul-betul dah datang Malaysia untuk cari makan pun, diam-diam datang, diam-diam balik sudahlah. Tapi ini dia terlalu secara terbuka sehingga mencabar rakyat Malaysia kita. Ini yang kita rasa tak boleh diterima sangat. Jadi kesimpulan dia hari ini adalah, pada hari ini kita conclude lah, kita nak minta pada Jabatan Immigration Malaysia. Yang pertama, sekiranya dia mempunyai apa-apa visa ataupun permit kerja ataupun kemudahan immigration, batalkan kemudahan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, sekiranya dia berada di luar negara dan dia ingin masuk ke Malaysia, sekat kemasukan dia, NTL kan dia, not permit to land. Nombor 2. Nombor 3, sekiranya lapor dengan rujuk kepada pihak agensi penguasaan yang lain dan dapatkan sure daripada SKM, daripada PDRM untuk senarai hitamkan dia untuk selama-lama. Dalam konteks yang lain dia panggil RAI, Restriction All Interest.
Dan semua ini merupakan kuasa daripada Jabatan Imigresen Malaysia yang boleh dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Sebab itulah hari ini kita hadir untuk menyampaikan hasrat kita kepada Ketua Pengarah Imigresen yang mempunyai kuasa sekiranya Ketua Pengarah ingin melaksanakan kuasa tersebut. Jadi kita merayu kepada pihak Ketua Pengarah Imigresen untuk menjalankan siasatan dan menjalankan kuasa yang ada di bawah Jabatan Imigresen Malaysia dengan kadar yang segera sebelum individu ini masuk lagi dan akan mencetuskan kemarahan masyarakat yang berada di Malaysia. Itu saja daripada kita. Ya. Cuma saya nak minta lah, saya minta kepada masyarakat di negara kita yang pengguna media sosial ni, tolong buat laporan polis laporan di Facebook. Facebook dan di mana saya yakin saya orang report saya 100 orang pun, saya punya video tu pun dah kena ban. Lebih daripada berapa ratus orang dah boleh kena shutdown. Jadi saya minta ini adalah peluang juga untuk kita sama-sama buat kerja yang di mana walaupun kita duduk di rumah, kita boleh buat report di Facebook untuk mengatakan spam, untuk mengatakan ini video yang lucah, dan saya pasti Facebook Malaysia akan ambil peranan supaya video ini di remove dan akan akaun ni boleh di shutdown dan diberi amaran oleh Facebook. Jadi saya minta benda ini kerjasama daripada masyarakat di seluruh Malaysia lah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum, saya Rosman bin Muhammad Nordin, Setiausaha Pertubuhan Kebajikan Citi Malaysia. Hari ini bersama dengan MHO, dan juga Semboyan dan juga rakan-rakan NGO yang lain, saya menyatakan sokongan penuh kepada usaha yang dibuat oleh MHO dan juga Semboyan agar kita menentang nasib-nasib sebegini apabila pelakuan lucah ini berleluasa dan secara ditegur masih lagi berlaku. Dan harapan kita cukup tinggi kepada pihak berwajib untuk menjalankan tanggungjawab mereka dan setidak-tidaknya mendengar apa yang disarankan oleh Kekanda Yusof kita. Setidak-tidaknya kita shutdownkan dulu atas kuasa SKMM yang ada page ataupun Facebook Wong Lee ini, agar kegiatan ini tidak dapat lagi ditonton terutama oleh kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar. Dan kita tahu perkara yang viral ini cukup diminati oleh masyarakat Malaysia. Ini sangat berbahaya dan penggunaan internet di Malaysia pun sudah terlalu meluas. Jadi supaya benda-benda ini tidak menjadi ikutan, dan diharap 3 pihak berkuasa, ada pihak berautoriti iaitu SKMM, PDRM dan Immigration perlu melakukan siasatan dan tindakan pantas untuk menghentikan budaya yang tidak direstui oleh seluruh masyarakat Malaysia. Bukan saja umat Islam, malahan masyarakat Cina dan India juga telah menyatakan hasrat mereka tidak selesa dan tidak suka dengan perlakuan-perlakuan seperti ini, apatah lagi ditonton oleh pelajar-pelajar. Dan jadi apa yang disarankan tadi, saya harap kita bermula sekarang ataupun sebentar lagi bersama-sama menghantar laporan di dalam Facebook Wong Lee ini agar tindakan itu disegerakan. Yang pertama, yang paling penting kita hentikan dulu Facebook, aktif Facebook itu, dan yang seterusnya kita serahkan kepada pihak berwajib di dalam negara kita. Apa-apa pun saya menyatakan sokongan penuh kepada usaha yang dibuat oleh MHO dan Semboyan pada pagi ini. Sekian, terima kasih.